Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun ay hadha faslun, ini suatu fasal. War riba, dan riba. Jadi sebelum ni kita selesai dah cara berkenaan dengan al-bai', iaitu jual beli. Dan dalam bab jual beli tu kita juga telah menyentuh masalah raf'u yad, iaitu pada barang-barang ia tidak dapat dijual beli. Seumpama barang najis, tapi kita terpaksa jual beli juga. Kita memerlukan barang itu walaupun barang itu barang najis. Seumpama kita nak pakai wak baju misalnya, tapi dalam hukum, dari segi hukum tidak boleh kita jual beli najis. Maka ada kaedah dalam syarak yang dipanggil sebagai raf'u yad. Itu pun kita telah selesai cara. Dan syarat jual beli itu ada 3. Yang mana kullu tahirin, mesti barang itu suci. Muntafa'i bihi, mesti barang itu ada manfaat. Dan juga mamlukin, barang yang dimiliki. Lepas tu barulah kita akan masuk ke dalam bab riba. Riba ni dari segi bahasa maksudnya az-ziyadah, pertambahan ataupun subur. Kerana sifat riba tu bertambah, dia subur. Asalnya riba tu, kalau riba al-fadl, asalnya mungkin pitih tu 1000, tapi kerana dia mengamalkan riba, maka bertambah pitih tu. Seolah-olah pitih tu subur. Itu asal makna riba. Dalam Al-Quran tu ihtazat warabat. Ihtazat warabat. Ihtazat tu makna bergetar dan warabat bertambah. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa. Ramai yang masih memahami riba tu hanya berlaku dalam pinjaman. Kebanyakan orang dia faham riba tu hanya berlaku dalam pinjaman sahaja. Kita pinjam pitih dengan alung, tu riba. Sedangkan riba tidak mesti hanya berlaku dalam pinjaman. Riba tu boleh berlaku dalam jual beli. Dalam jual beli. Dalam mazhab kita, riba yang dikatakan riba tu hanya 4 perkara sahaja. Mazhab lain ada yang lebih, tapi mazhab kita hanya 4. Riba al-fadl, riba an-nasa' ataupun an-nasi'ah, kemudian riba yad, dan kemudian riba al-qard, riba al-qardu. Kebanyakan kita faham riba al-qardu itulah riba dari segi pinjaman. Kita pinjam dengan alung 1000 kena bayar 1500. Itu orang kata riba. Itu satu. Tapi riba juga sebenarnya berlaku dalam jual beli, iaitu riba al-fadl, riba an-nasa' dengan riba yad.
Itu berlaku dalam jual beli. Jadi kita akan bercara dulu 3 riba yang pertama ni. Riba al-fadl, an-nasa' dengan yad. Riba al-qardu kita tidak akan bercara lagi sebab kita baru selesai bercara berkenaan dengan al-bai', jual beli. Selepas jual beli kita akan terus bercara kepada riba dalam jual beli. Ada riba dalam jual beli itu 3. Al-fadl, an-nasa' dengan yad. Manakala riba al-qardu dia tidak berlaku dalam jual beli, tapi dia berlaku dalam pinjaman. Kita pinjam pitih jadi riba. Baik. War riba fi dhahabi wal fiddah. Gapo dia bagi ia mengandungi unsur-unsur riba. Bukan semua barang yang kita jual beli itu boleh menyebabkan jatuh dalam riba. Hanya barang-barang tertentu sahaja ya, kalau kita tak mengikut kaedah syarak maka dihukumkan sebagai riba. Barang-barang tertentu sahaja, iaitu war riba fi dhahabi wal fiddah. Yang pertama, barang yang terdedah kepada riba ialah az-zahabi wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak tu dikira sekali tu. Emas dan perak tu dikira sekali. Kemudian yang kedua, wal mat'umat. Ada segala jenis makanan. Semua jenis makanan terdedah kepada riba. Asal saja nama dia makanan. Semasa awal ngaji bab muamalat ni, antara benda yang amba salah faham ialah riba dalam jual beli makanan ni hanya makanan asasi. Tapi sebenarnya tidak. Riba dalam makanan ni ialah segala jenis makanan. Bukan hanya makanan asasi. Segala jenis yang kita panggil sebagai makanan. Dan makanan itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut sebagai taghziyan. Makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan bermaksud makanan asasi lah. Nasi. Kalau di setengah-setengah negara roti, setengah negara gandum, setengah negara ada macam di Papua, Indonesia, makanan asasi dia sagu. Itu mengikut kepada negara-negara. Itu disebut sebagai taghziyan, makanan yang mengenyangkan. Itu terdedah kepada riba. Jual beli beras, jual beli gandum, itu terdedah kepada riba. Yang kedua disebut sebagai tafaqquhan. Juga sejenis makanan, tapi makanan yang berbentuk tafaqquhan, yang berbentuk untuk menguatkan tubuh. Termasuklah segala jenis lauk-lauk. Lauk ayam, daging, ikan, dan jenis pencuci mulut kita panggil. Buah-buah, buah durian ke, buah motel ke, lasak ke, dokong ke, semua tu dipanggil tafaqquhan. Dia ketiga, makanan itu disebut sebagai tadawiyan, makanan untuk berubat. Kita bubuh dalam mulut, bubuh dalam tubuh kita atas dasar buat obat. Tu juga disebut sebagai makanan. Penado ke, akar kayu ke, semua tu ialah makanan. Jadi 3 perkara ni, az-zahabi, emas, wal fiddah, perak, wal mat'umat, dan segala jenis makanan, 3 barang ni disebut sebagai barang ribawi. Barang ribawi. Maksud barang ribawi ialah barang yang terdedah kepada riba. Dia mudah nak jatuh dalam riba kalau tak kena cara. Selain daripada 3 ni, dia bukan barang ribawi. Jual beli kapek, jual beli tikar kertas, pakaian, piyuh, apa lagi? Barang-barang rumah, pinggir makuk, hak tu bukan barang ribawi. Dia tidak terdedah kepada riba. Barang terdedah kepada riba hanya az-zahabi wal fiddati wal mat'umat. 3 ni sahaja. Cuma ulama menambah, ulama muassarah menambah selagi ialah wang ringgit. Duit. Sama ada duit ringgit ke, duit dolar ke, duit Singapura dolar ke, yuan ke, yen ke, tak kira lah. Segala jenis mata wang tu ialah ribawi juga.
Barang ribawi juga. Bapa ulama boleh tambah mata wang tu sebagai barang ribawi. Kerana dikiaskan dengan emas perak. Zaman Nabi, duit ni ialah dinar dan dirham. Dinar duit emas, dirham duit perak. Maka mata wang di zaman Nabi ialah dinar dirham, emas dan perak. Di zaman kita, mata wang kita sudah tidak guna dinar dan dirham, tapi kita menggunakan duit kertas. Duit yang diberi nilai. Maka duit ini juga dikiaskan kepada emas dan perak, dia juga ialah barang ribawi. Makna kalau salah percaturan kita dalam mengurus duit, maka boleh menjatuhkan ke dalam riba. Sebagai contoh, musim-musim raya, musim-musim raya orang biasa tukar duit. Tukar duit lama dengan duit baru, mungkin nak buat duit raya kan. Jadi kalau duit baru tu sesuai lah sebagai duit raya, berbanding duit lama, walaupun nilai dia sama. Tapi orang nak buat duit raya pakai duit baru, dia pun tukar. Kadang-kadang setengah orang yang tukar duit ni, kita bayar 100 riyal dia beri hanya 98 riyal duit baru. 100 riyal duit lama dengan 98 riyal duit baru. Kalau di pasar-pasar, orang-orang nego ada yang menyediakan khidmat tukar duit sekali. Ada di pasar-pasar. Hamba duk nanya orang jual ikan ke apa semua ada. Orang beri khidmat tukar duit sekali. Ada. 100 riyal duit kertas, dia beri 98 riyal duit sekali. 2 riyal lagi tu kira ngupah dia. Tak. Tu ialah satu bentuk riba. Nanti kita akan tengok lagu mana dia boleh jatuh dalam riba. Sama ada tukar duit lama dengan duit baru, ataupun tukar duit sekali dengan duit kertas, dia beri kurang kepada kita. Itu adalah satu jenis riba. Apa boleh riba? Sebab dia ialah duit. Duit ni dikiaskan kepada emas dan perak. Cuma ulama khilaf, adakah duit tadi dikias dengan emas dan perak sebagai barang ribawi saja, ataupun sebenarnya duit itu ialah emas dan perak tu sendiri. Tu ulama khilaf. Faham tak? Beza dia tu. Ada ulama berpegang duit ni hanya kias kepada emas dan perak. Kias saja ya. Maknanya dari segi emas dan perak mudah jatuh dalam riba, duit juga mudah jatuh dalam riba. Ada ulama berpegang duit tu ialah emas dan perak tu sendiri. Makna kedudukan duit sama dengan kedudukan emas dan perak. Bukan semata-mata kias, tapi memang dia tu emas dan perak tu sendiri. Nanti kita akan tengok lagu mana perbezaan pendapat ni boleh membezakan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Bermaksud 3 jenis barang yang terdedah kepada riba, emas, perak dan segala jenis makanan. Selain daripada tu tidak terlibat dengan riba. Kita jual beli kapek, dia tak kira jatuh riba. Kita jual beli pakaian tak kira jatuh riba. Baju lama nak tukar dengan baju baru, tak kira jatuh riba. Kalau ada baju lama selak, baju ni harga baju antik ni, baju vintage orang panggil 300 riyal. Demo ada baju baru, kita nak tukar dulu. Demo ni kata boleh tukar, tapi muka demo ni baju lama, kawin baju baru, tambah piti sikit dia pun beli baju, dia tambah piti 10 riyal misalnya. Tidak akan berlaku riba, sebab dia bukan barang ribawi. Tapi kalau emas, dia boleh jadi riba. Boleh jadi riba. Emas demo emas lama, cicing jenis lama, orang puas, ada emas lama 5 gram. Nak tukar dengan emas baru 3 gram. Dia pergi kedai, dia kena satu jenis cicing design baru. Dia ada design lama 5 gram. Jadi tanya orang kedai, kalau nak tukar kan ambil ke? Tu kedai kata boleh. Tapi kat kena tambah piti sikitlah pasal demo design lama. Tu dah. Kita kata hok kahwin ni 5 gram, hok design baru tu 3 gram ya. Tu dah lebih kan tak apalah, kira kita tukar gitu jelah.
Dia pun tukar. Mah lama 5 gram dengan mah baru 3 gram. Berat dia tidak sama, maka akan jatuh ke dalam riba. Dah akan jatuh ke dalam riba. Sebab dia bagi ribawi, emas bagi ribawi. Perak pun sama. Kita orang jatuh ada cincin perak, demo pun ada cincin perak. Kita pakai mata zamrud, demo pakai mata delima. Lepas tu demo kena hak kita kena hak demo. Kita pun tukar. Kalau tukar dua kan cincin gitu. Cincin perak. Molek juga kawin pun kena lama dah ke zamrud. Oh, kawin kena ke delima lama dah. Kita tukar dua, dia pun tukar di kedai kopi. Sedekah bagian ni ialah perak. Bila timbang hak demo ni 3.5 gram, hak demo ni 2.1 gram misalnya. Tidak sama timbangnya, riba. Itu antara contoh-contoh ia boleh jatuh riba. Nanti kita akan tengok riba yad, riba fadl, riba an-nasa. Wala yajuzu, dan tiada harus. Yakni haram, tiada harus dengan makna haram. Tiada harus bai'udz zahabi bidzahab. Membeli emas dengan emas. Tidak boleh beli emas dengan emas. Yakni tukarlah maknanya. Tukar emas dengan emas. Walal fiddati kadzalik. Dan tidak boleh juga perak demikian juga. Tidak boleh tukar perak sama perak illa kecuali ni syarat yang pertama. Illa mutamathilan. Mesti sama beratnya atau sama kuantitinya. Nak tukar mah sama mah, perak sama perak, mesti sama kuantitinya ataupun beratnya. Kalau tidak dia jatuh dalam riba. Ni syarat pertama. Dalam bab jual beli dulu kan ada 3 syarat. Bagi kita nak berjual beli, mesti bagi itu tahirun, bagi yang suci, tidak boleh jual beli najis. Lagi pula muntafa'i bihi, boleh diambil manfaat. Lagi pula mamlukin, bagi itu bagi milik kita. Tidak boleh jual bagi curi. Ketiga. Dalam jual beli emas juga ada 3 syarat ni. Emas ni boleh jual beli sebab dia bagi tahir, bagi suci. Juga dia ada manfaat. Dia boleh buat sebagai simpanan ke, sebagai pakaian ke. Lagi pula bagi tu mamlukin, memang milik kita. Tapi kerana dia jual beli emas, dia ditambah selagi syarat mutamathilan. Dah ni. Kerana kita jual beli emas, mesti syarat dia mutamathilan, sama berat. Sama berat ataupun sama kuantiti. Ataupun nama lainnya tamazun. Mutamathilan ataupun tamazun, hak tulu. Maksudnya, kalau kita jual beli barang ribawi, ia sama jenis. Ia sama jenis. Walaupun berlainan dia panggil nau. Sebelum kita pergi sini kita kena faham dulu istilah jinsi dengan nau. An-nau'u dengan al-jinsi. Itu lain. Cuma nak terjemah bahasa Melayu ni payah sikit. Sebab bahasa Melayu ni jinsi dengan nau' ni kita panggil jenis. Jenis. Dua-dua kita panggil jenis. Ambil contoh gini. Jenis dia ialah berah. Tapi berah ke banyak peseng. Ada berah siye. Ada berah basmati. Ada berah pere. Macam-macam jenis berah ke. Jadi jenis dia ialah berah. Berah tu dia panggil jinsi. Hak kata berah pere, berah basmati, berah siye tu kita panggil gapo bahasa Melayu tu. Kalau bahasa Arab dia panggil nau'. Nau' ni cabai. Jenisnya berah tapi berah tu banyak cabai. Tapi orang kita tak panggil cabai. Berah gapo demo nak ni? Berah cabai siye. Ada orang panggil tu? Tak ada. Kita panggil gapo tu? Basmati, apa ni, pere, siye. Kita panggil jenis juga tak? Ni. Berah jenis mana demo nak? Berah siye. Padahal jenis ni bukan dalam bahasa Arab ni, jenis ni al-jinsi. Al-jinsi. Bawah dia tu banyak peseng pula, tu dipanggil sebagai nau', cabai dia. Bendanya berah tapi cabainya banyak. Buah kurma tu jinsi tapi
banyak pesing pula ke kurma. Kurma Madinah, kurma Ajwa, kurma Khaybar, kurma macam-macam jenis kurma. Tapi kita panggil jenis juga. Tu masalah. Nah. Kita letak nauk ni sebagai pesing lah, pesing. Kurma jenis. Kurma pesing mana? Madinah, Khaybar, Iran. Ada pesing lah kita panggil. Itu disebut sebagai nauk. Walaupun kita jual beli barang tu nauknya lain-lain, pesingnya lain-lain, tapi selagi jenisnya sama, mesti mutamathilan, mesti tamazun, nilai berat barang tu mesti sama. Ada, buat contoh lagu ni. Kita jual beli emas. Jual beli emas. Emas tu adalah jinsi. Jenisnya emas. Nah. Cuma hak ada dengan kedai ialah cicing. Jenis cicing. Emas tapi pesing cicing. Hak ada dengan kita ialah rata. Misalnya. Hak ada dengan kita rata. Demo tu cicing. Kita nak tukar dua ni. Nak tukar dua ni. Bila nak tukar dua ni, syaratnya mesti tamazun. Mesti mutamathilan. Beratnya mesti sama. Ada cicing yang kita nak tu berapa tu? Berat dia 5 gram. Rata kita juga mesti 5 gram baru boleh tukar. Ada baru boleh tukar. Kalau beratnya tak sama, dia jatuh dalam riba al-fadl. Fadl ni maksudnya lebihan. Riba lebih. Kita 4 gram, demo 5 gram. Dah ni. Setuju tukar. Walau sama-sama setuju pun riba. Dah ni. Kita kata tak apalah, moga kita ni design lama, biarlah hak kita 5 gram pun dah kita nak design baru, tak apalah 4 gram pun tak apa, kita setuju. Nah, dia pun tukar dua ni. 4 gram dengan 5 gram. Beratnya tidak sama, maka ni adalah riba. Disebut sebagai riba al-fadl. Nampak? Tidak boleh. Tidak boleh lagu tu. Nampak? Walaupun jenis, walaupun pesing dia lain. Nauk dia tu lain. Hak ni rata, hak ni cicing. Ada. Ataupun mah dia ada golba. Golba. Bar emas tu kan. 10 gram, 5 gram dia buat bar tu kan. Biasa tengok kan. Bar tu tak boleh pakai. Dia hanya buat sipeh. Bar tu jenis emas 999. Dia pergi di Pohkong misalnya. Dia pun tanya Pohkong tu, kena kepada rata tu. Kena ke rata tu. Dia pun tengok berapa gram. Pohkong kata 3 gram. Dia ada bar, gold bar 5 gram. Maknanya berat tidak sama. Dia pun tanya, boleh tukar ke? Jenisnya sama-sama emas. Cuma bezanya nauk pesing dia. Hak ni emas sipek, hak ni emas pakar. Tapi jenisnya sama emas. Maka tidak boleh tukar kecuali sama beratnya. Lah ni berat tak sama, tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Apa tak? Pas kalau nak juga lagu mana? Cara dia ialah jual dulu. Tu dah. Jual beli dulu hak ada tekok kita ni. Jual dulu ke kedai. Akak jual beli dulu. Kedai pun bayar kita. Kita pun beli semula mah. Dia mah hak kita nak tadi. Tu cara dia. Di zaman Nabi pernah berlaku, Nabi tengok sahabat duk makan kurma. Duk makan kurma. Nabi pun makan sekali. Nabi tanya, sedap kurma ni. Kurma mari mana ni? Nabi tanya kepada sahabat. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, ini kurma Khaybar. Ni kurma grade terbaik yang ada di Khaybar. Sebab tu sedap. Tak sebab tu sedap. Jadi Nabi tanya, adakah kamu membelinya, adakah harganya sama dengan kurma pak kita? Dah kata kurma Khaybar grade baik, adakah serupa harga dia dengan kurma ada pak kita ni? Dan Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Kami membeli kurma Khaybar ini dengan lebih banyak kurma Madinah. Dan maksudnya, katalah kurma Khaybar sekilo, kami beli dengan lebih banyak kurma Madinah. 2 kilo kita tukar. 2 kilo kurma Madinah dengan sekilo kurma Khaybar. Sebab grade dia baik.
Tahu tak? Nabi kata hadzal riba. Ni riba ni. Tu riba al-fadl. Sebab bertambah. Nilai berat dia tak sama. 2 kilo tukar dengan sekilo. Sedangkan kurma ialah mat'umat. Dia makan ni. Dia tidak boleh ditukar kecuali sama berat. Nampak tak? 2 kilo dengan sekilo. Nabi kata hadzal riba. Ni riba ni. Nah, jadi sahabat tanya kalau lagu tu, lagu mana penyelesaian kita ya Rasulullah? Apa kita nak selesai lagu mana ni? Kalau tukar sama-sama sekilo, nyanyi alik demo tu. Pasal kurma dia ni go mahal. Nah, kurma kita go murah. Kalau tukar sekilo sama sekilo, nyanyi alik dia. Gego kurma kita sekilo mungkin 50 riyal. Kurma dia 80 riyal. Nyanyi dia. Jadi kita kena tukar lebih. Tukar lebih jadi riba. Nah, sebab jinsinya sama kurma. Nampak tak? Jadi Rasulullah kata supaya tadi. Jual dulu kurma kita kepada dia. Dia bayar. Kita pun tambah duit. Dia kemudian beli kurma Khaybar. Itu cara dia. Kalau duit dengan kurma tak apa. Sebab jenisnya lain. Kita tukar kurma dengan duit. Dia jadi riba al-fadl ni bila jenisnya sama. Nampak tak? Jenisnya sama. Baik. Jenisnya durian. Contoh durian. Pesing durian banyak. Cabai-cabai dia banyak. Musangking di apa? Di 40. Di 40. Durian kunyit. Durian blackthorn. Tu macam-macam jenis. Durian harga pun tak sama. Durian kapung. Murah sekali. Ni, harga pun tak sama. Dah. Kita tanam durian kapung. Kita ada 3 butir durian kapung katalah. Nah, kita ada 3 butir durian kapung. Timbang berat tubik 5 kilo katalah. 3 butir tubik 5 kilo. Kita jumpa dengan saing kita, dia tanam durian musaking. Tahu tak? Kawan berasa lama dah nak makan durian musaking. Duk makan durian kapung sama kawan. Kalau kita tukar dua kan? Dia nak tukar sama-sama, jinsinya sama ke tak? Sama durian. Cuma bezanya hanyalah nauk dia. Ni durian kapung nak tukar dengan musaking. Kalau kita tukar dua kan? Tak. Dia menipu kata boleh kita tukar dua. Durian kapung kawan ada 5 kilo. Dia kata tak boleh 5 kilo musaking nyanyo kawan. Durian kapung 5 kilo baru berapa ya? Musaking 5 kilo ratus-ratus dah. Nyanyo kawan dia kata gini lah. Kita tukar kawan widam musaking 2 butir. Demo wi kawan durian kapung 3 butir katalah. Ni. Musaking 2 butir berapa? Sekilo. Durian kecil. Dia musaking kawan sekilo. Durian kapung demo 5 kilo kita tukar. Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh ke tak? Tak boleh lah. Riba al-fadl. Sebab nilai berat dia tak sama. 3 kilo nak tukar dengan sekilo. Tak boleh. Kalau nak tukar sama-sama berat tak apa. Mutamathilan, tamazun. Sama-sama berat. Kawan ada durian kapung 5 kilo. Tukar dengan musaking 5 kilo. Boleh? Ni tukar. Setuju, sama setuju. Beres, tak ada masalah. Tak. Tapi demo ni tak setuju pasal dia musaking. Nyanyi alik dia. Dah tahu mana boleh. Gini kawan wi demo musaking 5 kilo, demo pun bui. Durian kapung 5 kilo, tapi mitok demo tambah pitih 30 ya. Boleh ke tak? Boleh tak? Sama ke tak nilai dia tu? Tak sama. Mana sama? Demo ni boleh 5 kilo dan boleh pitih. Demo ni boleh 5 kilo, tak ada pitih. Jadi tak sama nilai dia. Maka tu adalah riba al-fadl. Riba juga. Ni. Lepas tu penyelesaian dia ke mana? Kena jual. Gini lah. Kawan jual dia durian kapung kawan 5 kilo. Demo ni pun bayar 30 ya misalnya. Kita pun ambil pitih 30 ya, timbang durian musaking demo berapa? Dia pun timbang 70 ya misalnya. Okey, kita pun tambah pitih lagi 40 ya, bayar dia 70 ya. Tu dah. Jadi kita ketika tu kita tukar benda berlainnya jenis. Pitih dengan durian. Tak apa. Tak ada masalah. Nampak tak? Tu cara dia kena jual dulu. Kena jual dulu.
Orang puan dia kerek pergi ke damah. Emas ni bagai ribawi. Dia kena beringat, jangan mudah-mudah nak tukar, kena jual dulu. Tu cara. Kecuali memang berat sama. Berat sama dia tuai kedai setuju untuk tukar. Kalau berat tak sama, walau setuju pun riba. Walau setuju pun riba. Nampak dah? Itu disebut sebagai riba al-fadl. Bila tak ada syarat mutamathilan maka jadi riba. Perak sama, makan ni pun sama. Apa-apa jenis makan ni? Apa-apa jenis makan ni? Sate. Orang tino nak gula. Ni. Sate. Demo ni bunamo lah, moknoh lah kata. Moknoh ni ada sate hok dia beli kedai Zaid. Tu dia beli sate kedai Zaid. Dah. Tapi dia tahu sate kedai Zaid ni bila gula tak sedap mana. Misalnya. Dah. Dia pergi minta nak tukar dengan sate hok jiran dia. Hok demo ni beli kedai Khalid. Moga sate kedai Khalid ni molek sikit demo kata. Dia pun nak tukar dua ni. Kita tukar dua sate. Sate ialah matu'umat, makan ni. Nampak? Jadi mesti berat dia sama. Jadi dia ni pun tanya, dia mau beli mana sate? Kedai Zaid. Tak boleh sate kedai Zaid, tak sedap. Tapi kalau kita wis kerak supik boleh. Tukar sekerak supik. Kalau jadi sekerak supik, mana nilai dia tidak sama. Tak boleh. Itu adalah riba al-fadl. Cara dia jual dulu. Ginilah kau jual seria sate hok Zaid ni. Dia menipu beli dengan harga seria, dia pun tambah duit seria lagi beli hok sate Khalid misalnya. Tu tak apa. Nampak dah? Tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bila berlaku jual beli yang sama jenis walaupun berlainan nauk, berlainan pesing, naqdan. Tu syarat kedua ialah naqdan. Naqdan artinya tunai. Ataupun disebut sebagai hulul dengan hasipu. Hulul ataupun naqdan. Naqdan ni maksudnya tunai, bukan secara ansure. Lawannya ialah ansure. Okey dah. Deria tadi, klik mula deria musakin dengan kapung tadi. Okey dah, sama-sama 5 kilo, dia setuju. Dia musakin kawal 5 kilo, dia kapung demo 5 kilo. Kita nak tukar gitu ya. Tak apa kau nyanyi alik demo ni. Tak apa sawak kira lah tu kita duk sign lama. Tu dah ni. Jadi nak tukar sama-sama 5 kilo. Comel dah. Okey. Dari segi riba al-fadl tak berlaku. Sebab tak lebih, sama-sama 5 kilo. Kemudian tidak berlaku secara tunai. Dia jadi ansure. Kita wi dia kapung kita 5 kilo dia pun bui dulu sekilo dulu. 4 kilo lagi mana? Esok kawin wi demo. Dia nak wi esok. Tidak berlaku secara tunai. Secara bertangguh. Tu disebut sebagai riba an-nasa. Riba an-nasa ataupun an-nasi'ah. Riba yang bertangguh. Riba yang bertangguh. Walaupun riba al-fadl tak berlaku. Tapi berlaku riba an-nasi'ah, an-nasa. Sebab dia tangguh, dia tidak berlaku secara tunai. Nampak tak? Tidak boleh tangguh. Walaupun dengan gora. Nampak tak? Walaupun dengan gora. Dia betul skala musaking dia. Mana 4 kilo lagi? 4 kilo lagi esok lah kalau with demo. Godu yang mahal ni lambat sikit. Ya tu. Dia gora. Demo ni tu. Tak boleh nyanyi kau. Dok gora ya. Ambil 4 kilo lagi. Tak jadi. Dia mesti akad semula. Dia mesti buat akad jual beli semula. Saya belilah duri yang musaking ini dengan 5 kilo duri yang kapung. Demo ni pun bui musaking dia 5 kilo, saya jual lah duri yang saya dengan harga sekian. Yakni dengan duri yang kapung 5 kilo. Mesti akad semula. Kalau dia gigura sekali pun kena akad semula. Dia gura untuk tangguh. Dia gura untuk tangguh. Okey. Mah perak pun sama. Dari segi nilai sama dah. Orang Tino dia duk buat apa makan gula dengan sayang-sayang dia.
Dia pun tengok saya dia pakai cicing, comel cicing. Dia pun tegur. Berapa berat tu? Tu dah. Orang tino ke? Biasa orang jatuh tak cara. Mah bengkok tak kenal orang jatuh. Ni. Orang tino tengok berapa berat tu? 10 gram dia tu. Tu dah. Dia pun kata, ambo ada kata 10 gram. Mana tengok? Dia pun tunjuk. Oh, kena kau kata demo. Kita tukar dengan cicing kahwin ke mana? Demo ni kena kau cicing tu. Oh, demo lek kahwin pun kena kau cicing demo. Kebetulan sama-sama 10 gram. Okey, setuju tukar. Riba al-fadl tak berlaku. Sebab tak ada lebih. Sama-sama 10 gram. Tak. Dia nak tukar gitu ya. Okey. Tiba-tiba gi berlaku tangguh. Dia ni pun ambil kata. Apa mana cik demo? Dia akad lah. Masa ambil tu akad lah. Saya belilah rata ini dengan harga 10 gram emas saya. Tidak dengan pitih dah lah. Sebab ditukar dengan emas sama emas. Saya belilah dengan harga 10 gram emas saya. Lepas tu demo ni pun tunggu. Mana? Emas cicing demo tu. Wilah kawinnya. Dia kata gini ya. Kawin wak mari esok. Pasalnya nak tanya tok lelaki kawin dulu lagu mana. Takutnya marah dia. Tu dah, nak tanya tok lelaki dulu. Dia setuju esok kawin wak gi. Cicing 10 gram. Tak boleh. Sebab tu dipanggil sebagai riba an-nasa'. Bertangguh, riba bertangguh. An-nasa' dengan nun bagi atas. Jangan nun bagi bawah. An-nisa' tu perempuan. Ramo riba perempuan. Ada riba an-nasa', riba bertangguh. Tidak boleh. Walaupun dia gurah. Dia pun kata berat gitu kawin, dia mau ambil dah kata kawin. Dok kawin gurah, ambil. Cicing kawin. Tak boleh, kena akad semula. Bui semula kata demo ni, bui semula cicing dia, tukar semula. Kawin belilah cicing ni dengan harga 10 gram kata. Kawin jual lah cicing tu dengan harga 10 gram kata. Nampak kaedah dia? Kalau tidak berlaku riba an-nasa'. Itu dua syarat mutamathilan dengan naqdan. Sikit lagi wala bai'u, dan tidak boleh jual beli mabta'ahu hatta yaqbidhu. Ni syarat nombor 3. Tidak boleh jual beli tersebut sehingga yaqbidhu, sehingga diterima barang. Dia panggil syarat ketiga sebagai taqabud. Apa dia? Taqabud. Taqabud ni bermaksud berlaku serah terima dalam satu majlis. Taqabud maksud serah terima. Mesti barang tu ditukar dalam satu majlis. Ni. Tidak boleh barang tu ditukar nanti. Tak ditukar nanti. Kalau naqdan ataupun hulul tak ditunai, maksudnya tak boleh bayar secara ansure. Dia nak buat secara ansure. Gini kita wi dulu 3 gram dulu, 2 gram lagi kita wi nanti. Tu dia panggil tak ada naqdan. Taqabud ni mana serah terima. Serah terima barang mesti berlaku dalam satu majlis tu. Tidak boleh berpisah baru wi semula barang, tak boleh. Dia mau nak tukar mah sama mah, nilai sudah sama, dia tunai, dia serah terima barang kena berlaku masa tu. Dia mau wi rata kawin wi cicing, dia mau wi duit musakin kawin wi duit kapung. Serah terima mesti berlaku pada waktu tersebut. Tak boleh tangguh, tak boleh tangguh. Ada duit kapung kawin wi esoklah. Nak pergi kait dulu. Tak boleh. Tak boleh. Akad tu akan jadi terbatal. Baik. Maksudnya setakat situ ada berapa syarat? 3 syarat. Segala jenis jual beli mesti ada 3 syarat hak asal. Tahirun, muntafa'in bihi dengan mamlukin. Kalau jual beli itu barang yang bersama jenis, kena tambah lagi 3 syarat. Tamazun, naqdan dengan taqabud. Kalau berlainan jenis tak apa. Okey, contoh berlainan jenis apa dia? Kita ada beras 5 kilo, nak tukar dengan gandum 2 kilo. Boleh ke tak? Jenisnya lain. Nampak? Jenisnya lain. Kita ada beras demo gandum. Jenis sama ke tak? Tak sama. Beras dengan gandum tak sama. Maka bila barang tak sama, jenisnya tidak sama, beras dengan gandum, berat dia tidak mesti sama. Tidak perlu ke syarat tamazun, tak perlu.
Dah kahwin ada ganda 2 kilo, nak tukar dengan beras 5 kilo. Boleh ke tak? Boleh. Berat tak sama tak apa pasal jenis berlain ni. Dah. Tapi kalau jenis sama walau pesing lain tak boleh. Kahwin ada beras basmati nak tukar dengan beras ye. Nah, tak sama berat tak boleh. Kalau sama berat tak apa, basmati 5 kilo tukar dengan beras ye 5 kilo, tak apa. Dah. Kalau tidak berlaku riba al-fadl. Nampak tak? Boleh nampak dah. Jadi itu 3 syarat. Tamazun, hulul dengan taqabud. Baik, kemudian adalah dia mari beberapa contoh tu. Kita akan sambung semula insya-Allah. Thumma qala al-musannif wala bai'ul lahmi bil hayawan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan lagi apa? Mungkin payah sikit dah pasal bab muamalah ni mungkin bab yang barulah. Mungkin bab ya baru kita belajar. Kalau macam bab semaya ke apa memang diulai-ulai semua, tapi bab muamalat ni mungkin ramai ya baru belajar. Jadi banyak istilah-istilah taqabud, hulul, naqdan, ya mungkin sedikit memeningkan kita. Itu biasa. Lebih-lebih lagi kalau negara lagi payah. Lagi payah. Ada soalan? Dia tidak sah jual beli ke? Bagi sudah berlaku lah dulu-dulu kau. Nak jual bagi je raf uyat tadi. Kawin terima milik. Kawin terima milik bagi ini. Ataupun kawin menjadikan bagi ini milik kawin, boleh juga. Dah. Nak jual hamster, kucing, tiku. Hamster tak boleh jual beli pasal dia sejenis tiku. Dalam mazhab kita. Maka saya lepas pemilikan hamster ini kalau dia mau wipitih kawin 10 ya. Dia pun hala pitih 10 ya, kawin jadi ke hamster ini sebagai milik kawin. Bukan lagi jual beli. Nah. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi. Kalau beratnya sama tapi harganya lain. Jadi tu tidak ada masalah. 5 gram rata dia jual dengan harga 1000. 5 gram cicing dia jual dengan harga 1,200. Apa hak ni tukar Kelantan, hak ni tukar Terengganu misalnya. Tu tak ada masalah. Dia tak boleh kalau nak tukar. Kalau nak tukar kena tambah pitih, tu tak boleh. Apa tak? Kalau dia nak tukar. Dia nak tukar. Okey, rata dia nak tukar dengan cicing. Nah, dia suruh tambah pitih pasal ni buat tel lain. Sebab tu gitu. Ni buat tel lain ni tukar Kelantan ni. Kalau dia mau nak juga kena tambah 200 ya. Berat sama dah, tapi dia suruh tambah pitih. Riba al-fadl. Tidak boleh. Tidak boleh. Pasal jenisnya sama. Cuma tukar lain-lain. Ni tukar Kelantan harga lain, tukar Terengganu harga lain. Tidak. Walaupun benarnya tukar Kelantan tu orang Terengganu juga. Tapi pasal dia buat di Kelantan jadi harga lain. Jenisnya sama, jenisnya emas. Nah, tiba-tiba dia suruh tambah pitih pasal tukar Kelantan, tak boleh. Riba al-fadl. Kena jual beli dulu. Kemudian barulah beli semula. Ya. Mah tu dibuat sebagai je. Ni. Kalau perempuan pakai jadi perhiasan. Kalau orang jatuh tak boleh pakai jugalah. Walaupun atas nama je. Tak. Bukan kalau nak pakai mah nak pakai je, tak boleh pasal orang jatuh. Ada berbagai orang perempuan walau dia buat atas rupa je ke apa pun dia tetap masih lagi perhiasan kerana mah tu duduk di tubuh orang puan jadi perhiasan lalu. Dah, perhiasan juga sama. Tak boleh ke apa, tak boleh buat ke nah.
Jadi buat dia ni kan bukan komprehensif, macam perundang-undangan. Lepas tu efek dia dari segi hukumnya maksudnya lagu mana? Bila dia waktu bukan lagi perhiasan, maksudnya bukan lagi perhiasan, maksudnya dari segi jual beli kau kan? Dari segi buat tak ada masalah. Dari segi buat tak ada masalah, pasal dia tu tetap juga emas. Tidak, tetap juga emas. Hamba rasa dia maksudkan lagu ni. Dia ada selagi masalah dalam bab kata sama jenis tu. Jenisnya emas. Cuma hak orang pun yang dipakai rata perhiasan. Hak orang pun yang dipakai je. Adakah je tu masih lagi masuk dalam kategori perhiasan ataupun tidak? Bahasa gitu hak dia nak bahas tu. Jadi situ tu kebanyakan ulama masih lagi meletakkan je, walaupun dia buat tu sebagai je masih lagi perhiasan, dan hukumnya tetap kembali kepada hukum asal, masih lagi jenis dia ialah emas. Bukan tukar jadi pakaian ke dak. Gitu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.